Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kasihi lagi saya hormati Al-Fadhil Ustaz Zuhaidi selaku Tuan Imam dan juga pengurusi masjid Kampung Soi, seterusnya jawatankuasa ke masjid yang saya muliakan, para asatizah, pemimpin masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, tetamu-tetamu Allah yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sekali lagi kita dapat bersama-sama menempatkan diri kita dalam rumah Allah yang mulia ini. Yang selalu kita sebutkan, siapa yang menjadi tetamu Allah di dunia ini, insya-Allah dia jugalah yang akan diangkat menjadi tetamu Allah di akhirat nanti, insya-Allah. Kalau nak jadi tetamu Allah di sana, maka jadilah tetamu Allah di sini. Kalau sekiranya kita meletakkan rumah Allah ini sentiasa ada dalam hati kita, sentiasa dekat dalam hati kita, insya-Allah, walaupun kita jauh, walaupun kita penat, mungkin barangkali kita sibuk ataupun mengantuk yang amat sangat, tapi alhamdulillah kita masih dapat bersama, sentiasa hadir dalam rumah Allah yang mulia ini. Tapi bila mana manusia meletakkan rumah Allah tu jauh daripada hati dia, walaupun ada setengahnya mungkin bumbung rumah dia bercantum dengan bumbung masjid, berjiran dengan masjid, hari-hari pandang masjid, lalu lalang depan masjid, setiap hari dengan panggilan Bilal, panggil untuk datang ke masjid. Tapi kerana dia sendiri meletakkan rumah Allah tu jauh daripada hati dia, maka tak kesampaian dia. Ya, tidak ada dia dalam rumah Allah yang mulia ini. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, syukurlah kerana Allah memilih saya, memilih kita semua sentiasa istiqamah, sentiasa konsisten datang rumah Allah yang mulia ini. Sebab itu orang kata, datanglah rumah Allah Ta'ala ni sampai ke tua. Jangan dah tua baru nak datang. Tapi kalau dah tua pun, dapat datang tu pun dah 1000 nikmat sangat dah. Setengah orang tu dah tua-tua pun tak datang juga. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, betul orang kata, biarlah datang rumah Allah ni sampai ke mati. Jangan dah mati baru nak datang. Ya, ada orang dah mati baru datang. Itu pun bukan dia yang datang, tetapi orang datangkan dia. Orang uruskan jenazah dia. Dulunya dia tak berapa sangat dengan rumah Allah ni. Akhirnya dia duduk depan imam terus. Bukan duduk, baring terus. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Sebab tu dalam satu riwayat disebut Allah Subhanahu Wa Taala ni kasih
Ya, kasih kepada orang tua yang melakukan ibadah ini. Kebaikan yang dibuat oleh orang tua ini, Allah Ta'ala sayang dia. Tetapi Allah lagi kasih kepada orang muda yang buat ibadah. Orang muda yang boleh buat ibadah ini lagi Allah kasih. Kalau orang tua tu memang Allah sayanglah kat dia. Tetapi kalau orang muda dia boleh melakukan ibadah, dia boleh datang masjid subuh-subuh begini, dia boleh baca Quran, dia boleh berzikir, dia boleh buat segala bentuk kebaikan ini, Allah sangat kasih kat dia. Kemudian Allah benci pada orang muda yang malas buat ibadah. Tetapi Allah lagi benci kepada orang tua yang malas. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita dah tua masih malas lagi, masih kita tak beringat lagi bahawa kita semua ni tak lama dah sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, keberadaan kita atas dunia ni bukan untuk kita tinggal. Cuma kita di dunia ni hanyalah tempat kita meninggal je sebenarnya. Semua orang akan meninggalkan yang ada ni. Tak kira lah siapa pun dia. Sama ada dia tu orang yang paling berpuasa, sama ada dia yang paling kaya, ataupun dia yang paling lemah, yang paling miskin dan sebagainya. Semuanya akan meninggalkan yang fana ini. Dunia yang fana ini. Sebab tu Fudail bin Iyad saya selalu sebutkan, kata-kata masyhur daripada Fudail ini, dia kata apa? Sesungguhnya kita ini, semua kita ni dalam perjalanan menuju Tuhan kita. Semua kita dalam perjalanan menuju Tuhan kita, dan perjalanan kita ni hampir sampai. Cuma kita belum sampai je lagi. Ya, perjalanan kita kepada Tuhan kita ini, kita dah hampir sampai dah. Dan ramai yang dah sampai. Mak ayah kita sampai Melaka dah. Adik-beradik kita dulunya ada 7-8 orang, sekarang ni mungkin 2-3 orang dah yang tinggalnya. Yang kawan-kawan kita yang dulu sama-sama sekolah dengan kita, jiran-jiran kita, orang kampung kita, ahli jemaah kita, ramai yang dah sampai dah. Cuma kita ni belum sampai lagi dan pasti akan sampai. Siapa pun kita. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, maka kan kita buatlah kebaikan ini dalam hidup kita ni walaupun sedikit. Barangkali kita tak tahu yang mana kebaikan yang kita buat ni Allah angkat kita masuk syurga, kita tak tahu. Mungkin barangkali satu kebaikan yang sedikit itu dinilai syurga oleh Allah. Betul tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Dan selalu kita sebutkan, nilai pahala yang Allah sediakan untuk kita ni satu nilai yang cukup besar. Tetapi manusia tidak merasakan itu satu nilai pada dia. Bila Allah Ta'ala menawarkan pahala yang sangat banyak kepada kita atas dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab tu dia umpama air kan. Air ni kalau dia banyak, orang buat tak kisah dia. Atau muluh kata buat tak pada dia. Ni air hujan banyak, air sungai banyak, air rumah kita pun tak pernah putus, air paik pun banyak dan sebagainya. Jadi air, kerana air tu banyak, orang tak kisah. Orang tidak menghargai pun air tu. Cuba air tu tak ada. Allah Ta'ala uji kita barangkali dengan kemarau yang panjang, 2-3 bulan tak turun hujan contohnya. Ketika tu sungai pun dah kering, ketika tu air paik kat rumah tak ada. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nilai itu sangat besar pada kita. Mungkin barangkali manusia sanggup beli walaupun sebotol yang kecil dengan harga yang besar. Pasal nak meneruskan hidup ini, tanpa air kita tak boleh hidup. Begitulah dengan nilai pahala yang Allah bagi pada kita. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pahala yang Allah sediakan untuk kita ni tawarannya sangat lumayan. Itu yang dikata tawaran yang lumayan tetapi kekurangan pelanggan kan. Banyak sangat pahala yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita. Dalam bulan Ramadan semua kita maklum dah bahawa apa yang kita buat ini dilipat gandakan. Segala amalan sunat itu diberi pahala amalan wajib kan. Setiap kebaikan yang kita buat itu digandakan sehingga 700 kali ganda. Banyak sangat pahala. Tuan-tuan datang ke rumah Allah ini tak tahulah kalau dapat nampaklah pahala ni. Mungkin kan keluar masjid kan bongkok jalan buat pahala balik. Ya, mungkin penuh pun naik kereta kita dengan pahala ni.
Kalau benda tu boleh dilihat kan. Bayangkan kita berjalan kaki ni tadi. Ya, mungkin barangkali kita berjalan kaki tak banyak pun. Kita datang rumah Allah, menuju rumah Allah Ta'ala ni, ada riwayat sebut, siapa yang berjalan kaki ke rumah Allah ni, satu kaki kanan yang melangkah 10 kebaikan Allah bagi pada dia. Ni offer yang sangat besar ni. Satu kaki kiri melangkah, satu kejahatan Allah delete. Allah padamkan keburukan kita satu. Satu kaki ke kiri melangkah. Kaki kanan 10 kebaikan Allah bagi pada kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tadi berapa banyak langkah tadi. Itu yang berjalan kaki, yang naik motor. Dua tayar pusing. Itu semua Allah nilai dengan pahala itu. Ya, kalau nak banyak lagi, buat kereta. 4 tayar, tak campur tayar spare. Itu nak ceritanya, pahala tu bukan makna malaikat akan tulis segala kebaikan itu. Jangan susah hati. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang kita buat, walaupun mungkin mangkali kita rasa Allah Ustaz, datang masjid dengan kuliah tidur je, pun dapat pahala. Ni Allah bagi pahala. Tak sama tidur kita di masjid dengan tidur di rumah, tak sama. Kita niat i'tikaf tak dapat pahala. Jadi tuan-tuan tak nak tidur silakan, tak masalah. Ya, dapat pahala. Kalau Ustaz kata begitu, tidurlah. Tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah sekalian. Itu nikmat, saya selalu sebut, nikmat yang tak dapat di mana-mana kan. Nikmat tidur duduk ni bukan senang nak dapat. Ya, dia dapat di tempat-tempat yang macam ni je. Kat rumah kita tak tidur duduk kan, semua tidur baring. Tapi dalam rumah Allah ni, kita boleh tidur. Pasal apa nikmat itu? Ya, dapat pahala dengan sehati. Besar pahala yang Allah Ta'ala bagi. Dan inilah aset kita sebenarnya. Tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah, ketika mana manusia memerlukan pahala ini? Hari ini manusia tak nampak nilai pahala itu. Pasal kita masih hidup kan? Dan pahala itu pun tak nampak bentuknya macam mana. Ya, kalau katakan semai jemaah ni, salatu jemaah dalam min salatu faz, nilai salat semai jemaah terlebih daripada semai seorang diri ni, berapa? 27 kan? 27 darajat. 27 pahala. Mana nampak 27? Tak ada orang nampak. Ya, cuma kita buat dapat 27 nilai dia. Cuba 27 pahala ni ditukar dengan duit. Saya ingat melempah masjid ni. Ya, bukan setakat sur je. Ya, mungkin barangkali bukan sungai sur, segala sungai mari sini. Setiap kali semayang je, bersalang dengan imam, keluar daripada pintu dapat RM27. Dapat RM27. Satu waktu, kalau 5 waktu darab kan. Ya, itu nilai pahala yang kita tak nampak. Kalau nampak, berebut manusia. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis, antara maksudnya Nabi kata, kalau kita boleh lihat kelebihan ataupun pahala yang Allah bagi ni, orang yang sembahyang subuh ni saja. Ya, kalau kita boleh, kerana Nabi sebut, kalau boleh dilihat pahala sembahyang subuh ini, kelebihan dia, nescaya manusia akan datang walaupun dalam keadaan merangkak. Tuan-tuan, datang walaupun merangkak kerana nampak nilai pahala itu. Tapi kita tak nampak. Kalau kita tahu, kata Nabi, nilai saf di hadapan ini, datang masjid berebut nak saf hadapan. Kalau tahulah kelebihan dia, nescaya kita terpaksa buat undi untuk duduk depan. Kerana nampak kelebihan itu. Kerana kita tak nampak, berebut nak duduk belakang. Ya? Tak nak duduk depan. Sebab tak nampak. Tapi datang tu pun dah nikmat sangat dah. Dah 1000 syukur sangat dah. Setengah orang dia tak mampu untuk datang. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Maka inilah yang kita nak kumpulkan. Ya, nilai pahala yang kita cari inilah sebenarnya untuk apa? Untuk selepas ini. Selepas kematian kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perjalanan kita panjang sangat lagi. Sekarang ni kita baru di alam dunia, kan? Dan selepas ini kita akan menjalani alam barzah. Kemudian kita akan menjalani yaumul mahsyar. Satu perjalanan yang cukup panjang. Ya, mahsyar ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seluruh makhluk yang akan dikumpulkan di sana.
Hari ini, kalau sebut manusia yang hidup pada hari ini ada 8,000 juta nyawa. 8 bilion yang masih hidup sekarang ni. Ya. Tetapi bukan 8 bilion ini yang akan dikumpulkan di mahsyar nanti. Tetapi yang sebelum ini, yang selepas ini, barangkali kita tak tahulah berapa ramai jumlah manusia. Dan bukan setakat manusia yang Allah kumpulkan di mahsyar nanti. Tetapi di mahsyar nanti, Allah kumpulkan semua makhluk ini. Ketika itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seluruh malaikat pun akan dikumpulkan di mahsyar, para jin, iblis, syaitan, binatang dan sebagainya, semuanya akan ada di sana. Hari ini barangkali kita tak boleh tengok jin, kan? Di pada mahsyar besok bolehlah tengok jin, kan? Jin ni, dia boleh tengok kita kat atas dunia ni. Kita tak boleh nampak dia. Ni ada ni. Dia dah boleh nampak kita. Dia pun datang masjid ke. Dia pun dengar kuliah je. Ada ni celah-celah tuan-tuan. Tapi tak nampak. Nampak lari kita. Ya. Mungkin dia duduk sebelah. Dia tak tidur. Kita je tidurnya. Jin tu dia pandang kita. Kuat tu tidur ni. Kita tak nampak ke dia. Dia ramai ni. Dia ada ni. Nanti tuan-tuan tak nampak ke? Tak juga tak nampak ke? Agak-agak je lah. Tapi nak ceritakan, jin semua ni akan dikumpulkan di mahsyar besok. Malaikat, kan? Malaikat tu kita tak pernah nampak malaikat. Yang disebut malaikat ni besar. Ya, malaikat ni kalau rupa asal dia sangat besar. Malaikat Jibril contohnya. Jibril alaihissalam itu kalau dia angkat sayapnya, gelap dunia ni. Tu nilai besar. Malaikat ni dia antara cirinya dia ada sayap. Kalau dia kembangkan sayap dia, dua sayap dia, gelap dunia ni. Tu Jibril alaihissalam. Kalau dalam satu kitab tu, Jauhar Marhum tak silap saya, dia sebut kalau kita rasa Jibril tu dah besar, ada lagi besar daripada dia. Malaikat apa? Namanya Mikail, kan? Mikail lagi besar. Kalau Jibril dia kembangkan dua sayap, Mikail satu sayap dia pun dah gelap dah dunia ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, disebut malaikat Mikail tu rupa asal dia ada kepala. Kepala dia katanya besarnya kepala Mikail tu. Kalau dicurahkan air yang ada di bumi ni, setitik pun tak jatuh ke bawah. Bayang besar dia. Tuan-tuan dapat bayang tak besar kepala dia. Ya, air atas bumi ni banyak air. Ya, berapa lautan ni ada, berapa sungai. Curah atas kepala, setitik pun tak jatuh ke bawah. Itu nak gambarkan besarnya makhluk Allah ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semua ni akan dikumpulkan di mahsyar. Di mahsyar besok, setiap kita ni akan berdiri di hadapan Allah. Kita semua ni akan berdiri, akan dibicarakan di hadapan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab tu masa inilah, masa itulah kita memerlukan sangat pahala ni. Kebaikan yang kita telah buat ini. Sebab apa? Allah nak sediakan kepada kita ni tempat yang cukup istimewa, kan? Yang namanya syurga. Syurga satu tempat yang sangat istimewa. Yang tak boleh digambarkan dengan mata, dibayangkan dengan akal kita. Dan setengah sebut riwayat kata syurga yang Allah nak bagi pada kita ni seluas langit dan bumi. Ya, baik. Ya. Maka dah tentulah dia tak boleh dapat dengan harga yang murah. Tak dapat, tuan-tuan. Nak syurga yang begitu istimewa ni, dia tak dapat dibeli dengan nilai yang murah. Tak boleh. Maka kita perlukan modal yang banyak, keuntungan yang besar. Modalnya apa? Segala kebaikan, segala fardu, segala perintah Allah yang wajib, inilah modal kita. Solat kita, puasa kita. Ini modal kita. Dan bukan sekadar nak modal je. Orang berniaga pun dia bukan nak pula modal je. Maka dah tentu kita nak keuntungan. Keuntungan dia. Mana keuntungannya? Ni amalan-amalan sunat kita. Allah dah bagi dah modal untuk kita buat amalan wajib, maka kita tambah dengan amalan sunat, maka inilah keuntungan dia.
Sebab tu yang membezakan kita ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah amalan sunat kita. Tak sama orang yang banyak Quran dengan orang yang tak baca Quran. Tak sama orang yang sentiasa bersedekah dengan yang bakhil, tak sama. Tak sama orang yang berzikir dengan orang yang diam je, yang tak berzikir. Ya, tak sama. Sebab apa? Inilah yang membezakan kita dan dekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semakin banyak amalan sunat yang kita buat itu, maka semakin banyaklah keuntungan yang kita dapat. Ini yang nak bawa ni. Yang kita nak bawa ke sana untuk apa? Untuk dapatkan syurga Allah ini. Walaupun ada orang kata, ya Ustaz, nak masuk syurga ni semata-mata rahmat Allah je. Ya, memang betul, semata-mata rahmat Allah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rahmat Allah ni dia bagi pada siapa yang sebenarnya. Mana mungkin Allah Ta'ala nak bagi rahmat dia pada orang yang menderhaka pada dia. Mana mungkin Allah Ta'ala nak bagi rahmat kepada manusia yang asi, manusia yang sentiasa bermaksiat pada Allah, yang tak kisah pun perintah Allah, yang sekarang ni bangkit pun tak lagi. Subuh entah ke mana, apa entah ke mana, puasa pun tidak. Ya, dosanya hari-hari dikumpulkan. Adakah itu nak dapat rahmat? Tidak. Rahmat ini diturunkan pada siapa? Orang yang taat pada Allah, orang yang ingat pada Allah, orang yang sentiasa melakukan perintah Allah. Maka Allah bagi rahmat dia. Tuan-tuan dan puan-puan dia, rahmat Allah. Sebab tu rahmat tu luas kan. Sebab tu saya sebut tadi, kebaikan yang kita buat ini, walaupun barangkali kecil, tetapi mungkin rahmatnya besar. Kita tak tahu nilai manakah kebaikan itu yang Allah akan masukkan kita dalam syurga. Barangkali mungkin sedikit je kebaikan yang kita buat. Kadang kita tak nampak kebaikan-kebaikan ini. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, berapa ramai orang masuk tandas. Kan? Masuk tandas, tengok tandas bapak kotornya, hancur dan sebagainya. Berapa ramai orang yang nak tolong bersihkan? Tak ada. Kan? Seperti mana kita tak suka pada kotor itu, orang yang selepas kita nak masuk pun dia tak suka juga. Berapa ramai orang nak tolong kan. Dia pun walaupun dia nampak kotor, dia tolong bersihkan, dia tolong basuhkan. Dia ingat lepas ini orang nak masuk tu pun dia tak suka benda yang kotor itu. Mungkin kalau kita orang biasa-biasa, kita akan kata ni tugas siap lah sebab tanah masjid kan. Mungkin barangkali bagi orang yang luar biasa, dia akan berkata mungkin siap penat ramaknya. Yang bulan puasa ni ramai orang guna tandas dan sebagainya. Dia tolongkan. Mungkin dengan nilai sedikit kebaikan ini, Allah nilai dengan syurga. Kita tak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Mungkin barangkali kita datang masjid tadi, ya, berjalan-jalan nampak ada sampah, apa, pembungkus roti john kan. Malam ada orang buka. Dia tahu ambil roti john, kulit buang merata. Ya, dia tak nampak tu sampah. Tapi kita jangan kata dia kurang ajar, tak mungkin barangkali dia tak sengaja kan. Mungkin kita husnuzan je hidup kita ni. Lalu kita ni yang jalan ni nampak ada apa pembalut roti john tak ada dah. Ya, lalu kita pun dengan mudah ambil masukkan dalam sampah. Berapa ramai yang lalu tadi sekadar pandangnya kan, ini bukan kerja aku, ini kerja siap ni, kerja orang bersih masjid. Tapi kita telah ambil benda yang cukup kecil tetapi nilainya besar daripada Allah Ta'ala. Mungkin barangkali dengan pandangan Allah itu, Allah melihat ikhlasnya kita, mungkin sebab itu Allah masuk ke dalam syurga. Kita tak tahu kebaikan mana. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita pergi ke bandar contoh kan, kita draw duit RM1,000 macam tu. Keluar daripada mesin tu, kita keluar tengok ada seorang makcik cleaner yang sedang bersih cermin kan. Berapa ramai orang nak sapa dia? Berapa ramai orang nak tanya khabar tentang dia? Tak ada. Tapi kalau kita ni orang yang berjiwa besar, barangkali dengan RM1,000 tu, apalah kiranya kita keluarkan RM10 untuk sedekah kat dia kan. Kita pergi kat dia, makcik tanya khabar dia, dah makan? Mungkin dia akan kata, dah makan dah, tak ada benda, dia apa. Tak, hari ni saya nak belanja makcik. Lepas ni kan, lepas buat kerja, makcik rehat, pergi belanja. Saya nak belanja makcik ni hari ni. Mungkin barangkali dia kata, tak apa nak, tak apa, makcik tak lapar dia kata.
Jangan pula kita dia kata buat apa, selamat lega lah kau dia. Jangan kau begitu. Walaupun dia tak nak, kita bagilah 10-20 ringgit. Kalau kita ulus 10 ringgit pun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada lagi balance 950 ringgit ke duit kita. Tak luak mana poin yang sebenarnya. Maka kita pun ulus 10 ringgit, ajak belanja dia makan. Mungkin barangkali dia tak nak, tapi kita paksa juga, ni saya nak belanja ni makcik ni. Ambil lah ni, saya nak belanja. Saya pun nak pahala juga. Kan? Lalu makcik ni malah ambil lah duit kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketika mana kita meninggalkan dia itu, mungkin kita tak tahu apa yang ada dalam hati dia. Rupa-rupanya dia memang susah sungguh hari itu. Lalu dia berkata macam tahu-tahu dia ni aku susah hari ni. Ya, aku tak makan lagi, duit pun dah tak ada. Tak tahu orang belanja, baik sungguhlah budak ini. Lalu dia berdoa pada Allah, ya Allah, masukkanlah budak ini dalam syurga. Tak pasal-pasal tuan-tuan, hari itu hari yang paling beristimewa untuk kita dengan doa makcik ini masuk syurga kita. Tapi berapa ramai orang yang nampak perkara ini. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Sebab tu saya selalu sebut, walaupun kebaikan itu barangkali dengan bagi kucing makan sekalipun. Ya, kita tengah makan nak beranak di kedai contohnya, lalu kita bercerita benda ni. Sebab benda yang sedikit ni kita terlepas pandang. Kadang bila kita makan, datanglah seekor kucing. Mungkin kucing ni tak istimewa macam kucing di rumah kita yang cantiknya, yang kita jaga. Dia hanya seekor kucing kurak yang tidak ada nilai pada pandangan manusia. Dia pergi ke meja ni, orang sepak dia. Pergi ke meja ni, orang halau dia. Dia ni seolah-olah hinanya lah dia. Tetapi dia sampai ke meja kita, entah bagaimana hari itu kita rasa ihsan pada dia. Maka kita pun santuni dia walaupun dia seekor kucing yang kotor sekalipun. Lalu tuan-tuan sekalian, dia miau-miau depan kita. Kita hari itu tengah ngadap makan. Makan pula sedap, siakak tiga rasa. Bayi-bayi lengan ya, soto masak tepung lagi, kailan ikan masin ni, meleleh-leleh ni. Ya. Masing-masing makan masa tu penuh atas meja ni. Ya, lalu kita kata kat anak kita, kesian kucing ni, mau kita bagi dia makan. Tuan-tuan sekalian, kita ambil secubit siakak, apa yang kita makan itulah yang kucing ni makan. Mulianya kita. Secubit siakak bagi kat dia. Secubit ni tuan-tuan RM5 ni harga dia, kan murah-murah. Ya, berapa ramai orang nak belanja kucing macam itu. Ambil secubit bagi. Ambil pula sotong kan. Ini dah ambil tepungnya, mampu kucing tu tak makan. Ambil soto yang bulat tu, RM3 satu tu, jangan main. Bagi kat kucing ni makan. Kailan ikan masin. Ada orang bagi juga ustaz. Kena bagi dah clear baru bagi. Dah tinggal rangka baru nak bagi kan. Ni dah, apa yang kita makan itulah yang dia makan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tak tahu sebenarnya apa yang ada pada kucing ini. Maka barangkali dengan kita bagi dia dah kenyang kan. Kadang-kadang kita dengar lagi dia miau-miau, kita kata ngapa pula dia ni. Dah kenyang pun masih lagi miau-miau. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana kita tak tahu bahasa dia, rupanya dia sedang berdoa pada Allah. Kita tak tahu. Ya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, hari ini dia kata adalah satu keluarga yang sangat baik kan, yang menyantuni aku, yang selama ni aku tak pernah dilayan sebegini. Maka ya Allah, tolonglah ampunkan dosa keluarga ini dan masukkan semuanya ke dalam syurga. Lalu para malaikat yang ada di langit mendengar doa si kucing ini, maka malaikat kata amin. Ahli keluarga kita istimewanya hari yang cukup bersejarah hari itu, semuanya Allah masukkan dalam syurga. Kita tak tahu nilai ni tuan-tuan. Sebab itu kebaikan tu adalah sedikit. Saya ingat dulu ada suatu kisah diwairalkan. Ya, diwairalkan dulu bagaimana seorang budak muda yang maknya sakit kan. Maknya sakit yang tidak ada harapan sembuh, sakit di hospital. Lalu ketika dia jaga mak dia kata, doktor kata mak ni memang tak ada harapan lah. Ya, memang tidak ada harapan lagi nak sembuh. Kritikal. Maka anak dia ni nak balik ke rumah sekejap.
Dia kata, mak, saya nak balik rumah kan, saya datang balik. Dia pun balik ke rumah, mungkin nak ambil barang kan benda ke. Kemudian datang mula ke hospital. Dalam perjalanan nak balik semula hospital ni hujan lebat. Ya, hujan-hujan lebat, dia pun teduhlah di stesen minyak kan. Cara nunggu hujan ni sidang, hujan ni berhenti. Dia pun berhenti kat stesen minyak. Tengah-tengah dia duduk nunggu hujan berhenti, dia nampak 2 ekor kucing. Seekor anak dan seekor ibu yang dalam kebasahan, dalam keadaan kelaparan. Ya, miau-miau, tak ada lapar. Lalu budak ni tadi, dia tengok kesian dengan kucing ni. Dia masuk dalam stesen minyak ni, dia belilah sardin. Dia beli satu sardin kecil je. Dia pun bukan orang kaya kan. Dia beli sardin, lalu dia buka, dia bagi kucing ni makan. Kucing ni makanlah dengan penuh seleranya. Dia lapar. Sardin kecil, mahal mana sangat tuan-tuan kan. Kucing tu pun tak nanya sardin cak benda. Ni sardin murah ni bang, saya tak makan dah. Dia makan pula ke kucing ni. Dia tak adalah kata nak demand sardin cak ayam ke tak. Ya, dia makan, dia lapar. Kita ni tuan-tuan, sebab benda ni kita tak nampak. Macam kita beli ikan kan. Kita beli ikan pelalin 2 kilo. Ataupun 1 kilo. Pelalin 1 kilo dapatlah dalam 12-13 ekor lah mungkin kan. Kita pun bawa balik pelalin ni ke rumah. Letak sekejap dalam singki, datang kucing curi seekor. Kita letak dalam singki sekejap ni. Datang kucing, dia bongkarnya, dia curi seekor. Kita punya marah, kejar keliling kampung kucing ni. Pasal apa? Pasal dia curi pelalin kita seekor. Padahal pelalin sendiri ada 13 ekor, curi seekor, ada 12 ekor lagi. Punyalah kedekut kita ni, usahakan nak belanja dia makan. Dia curi tu memang makanan dia, nak kata benda. Kita punya marah, kejar dia sampai masuk dalam grup WhatsApp. Nampak tak kucing ni? Dia belang putih sikit, ekor pendek, nampak ada belasah, dia curi pelalin kau, habis ekor dia. Punyalah kedekut kita ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau orang yang berhati mulia ni, bukan setakat bagi seekor, dia pergi pasar ni, dia cari, mungkin ada yang jual murah kan. Yang jenis dalam piring tu RM5 ke, ikan dah tak apa molek. Dia beli bukan untuk dia, rupanya bagi kucing. Hebat, orang ni hebat. Kan? Rupanya dia bukan setakat bagi gitu tu, istimewa dia repuh pula. Kan, bagi kucing ni bagi selera lagi. Kalau boleh buat gini memang hebatlah. Ini baru curi seekor, habis pelangkaunya kucing ni. Bukan dia curi peti sejuk. Tak lain lah kadang bawa peti sejuk kita lari kan, terpatutlah kejar kan. Ini setakat pelalin seekor. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Nak ceritanya, budak muda ni tadi bagi kucing ni makan. Sardin yang kecil je. Kemudian tak lama tu hujan pun berhenti, dia pun balik. Dia pun pergi hospital balik. Sampai hospital dia tengok tempat mak dia ni dah tak ada. Mak dia tak ada. Dia pun heran. Dia tanya nurse, mana mak saya? Lalu dia kata, mak encik ni dah dipindahkan ke wad biasa. Dia kata. Dia pun pergi jumpa mak dia. Lalu doktor kata, sebenarnya berlaku satu keajaiban. Mak awak ni dia dapati sihat dia. Tadi dah tak ada harapan lah. Dia sihat, sembuh macam biasa. Lalu, dia pun pelik. Dia pun tanya mak, apa yang berlaku ni mak dia kata. Lalu mak dia pun bercerita. Dia kata, sementara awak ni tadi balik, dia kata, mak tidur dia mak. Ya, mak tidur. Dalam tidur ni, mak bermimpi, berjumpa dengan, dalam mimpi ni, didatangi oleh 2 ekor kucing yang sedang berdoa supaya mak ni sembuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kucing ni rupanya yang dibagi makan tadi. Yang anak dia bagi makan tadi berdoa pada Allah supaya disembuhkan penyakit mak budak ni. Allah Rabbi, tuan-tuan, satu keajaiban. Yang kita tak nampak, benda yang kita rasa kecil je. Sekadar bagi makan satu tin sardin yang kecil kepada makhluk ini, Allah bantu dia. Ya, Allah bantu dia dan Allah nilai dia dengan satu rahmat yang cukup besar. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, maka saya nak mengajak sekali lagi kepada kita semua, ya, dalam kehidupan kita ni, buatlah. Pasal apa? Di akhirat nanti ini nilai dia.
Ya inilah pahala yang kita cari ni. Ya inilah yang akan yang menentukan kita insya-Allah yang kita akan dapat syurga Allah. Mana mungkin orang yang tidak dapat pahala, yang tidak ada pahala, yang hari ini sentiasa menerhaka pada Allah, mana mungkin dapat tempat yang sangat istimewa ini. Seperti mana yang kita hari ini nak duduk tempat yang baik, kita nak rumah yang besar, nak kereta yang mewah, kita perlukan modal duit yang banyak. Kita nak tidur mana? Hotel 5 bintang. Tuan-tuan nak pergi tidur Zenith. Zenith Hotel ni mungkin barangkali semalam paling murah 300-400. Kita bawa RM50 je. Rasa boleh tak tidur? Kita pergi kat kaunter tu, saya nak tidur semalam ni. Berapa? 400 dia apa? Tapi saya ada RM50 je, cik. Boleh tak saya nak tidur? Kaunter kata, boleh bang, boleh belah, dia kata. Boleh. RM50 tak layak kita nak tidur hotel yang sebegitu besar. Lalu dia kata, abang, boleh nak tidur bawah tangga. RM50. Begitu syurga Allah. Ya, satu tempat yang sangat canggih, satu tempat yang sangat mahal, satu tempat yang sangat berharga, padanlah dengan harga dia. Tak dapat dengan harga yang murah. Umpama orang beli kereta kan. Beli kereta mahal dengan kereta murah, dia tak sama. Keretanya berapa harga? RM350,000. Padanlah teknologi pada kereta dia, padan dengan harga dia. Semuanya pakai apa? Itu canggih komputer belaka. Ya. Tengah bawa air kurang. Mungkin dia tak ada isyarat, dia cuma mungkin dia bercakap je, bang, air kurang, dia apa? Kurang. Dia kata apa? Canggih, dia boleh bagi isyarat gitu je. Tapi kalau kereta beli RM1,500, tengok berasak, oh air habis dah kita. Itu tanda padanlah dengan harganya. Kalau kereta mahal, tutup satu pintu. Kita tutup pintu, tak payah beria. Ya, tutup jentik je. Dia ketat sendiri kan. Padan harga dia. Tapi kalau beli RM1,500, ya, tutup satu pintu, 4-4 bergegar. 4 padan lah dengan harga dia. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sila, nak ceritanya tak sama nilai tu. Begitu dengan syurga Allah SWT kan. Kereta sekarang ni ada apa, satelit kan. Dipandu oleh satelit, padanlah harga dia juta. Ya, tuan-tuan beli kereta ni bukan kita bawa, satelit kan bawa. Kita tulis nak pergi mana. Sungai Lembing, dia kata kan. Nak pergi muzium Sungai Lembing, kereta akan bawa. Kita baring ni makan kerupuk sampai Sungai Lembing dia. Bang, sampai dah dia. Sampai dah. Padanlah harga dia berapa juta. Dia tak bawa ke sungai lain, dia bawa tulis Sungai Lembing, dia bawa ke sungai Lembing, dia bawa ke Sungai Temeling, mampu itu. Tanda perempuan dan rahmat Allah. Itu nak cerita nilai syurga tu begitulah, kecanggihan itu. Maka kita perlukan modal keuntungan yang cukup besar. Apatah lagi kalau orang tersebut dia tidak ada pahala, kalau orang tersentiasa asi, berderhaka pada Allah, sentiasa berdosa. Inilah yang Allah Ta'ala gambarkan keadaan manusia daripada mahsyar itu. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Semalam kita dapat dengar kan, setiap subuh ayat ni. Ustaz-ustaz kita baca sama ayat ni. Nak bagi peringatan bagaimana Allah nak gambarkan keadaan manusia mujrimun ini. Keadaan manusia yang berdosa ini di hadapan Allah tu dalam keadaan di pada mahsyar, dalam keadaan sangat mengerikan, dalam keadaan menakutkan, dalam keadaan menggerunkan. Dalam keadaan ketika itu mereka ru'usihim inda rabbihim. Kepala mereka ini tunduk di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Ta'ala, dalam keadaan sangat menakutkan. Kenapa? Allah Ta'ala tunjukkan kepada dia neraka di hadapannya. Kan? Maka mereka melihat neraka itu dengan keadaan dahsyat yang amat sangat. Bunyi hiruk pikuk neraka, seksaan neraka kepada orang kafir dan sebagainya. Lalu mereka berkata, kami dah melihat dan kami dah mendengar. Kan? Lalu mereka merayu kepada Allah, farji'na na'mal salihan. Ya Allah, tolonglah balikkan semula kami ke dunia ini. Merayu kepada Allah nak balik semula ke dunia. Dunia dah tak ada dah.
dunia ni dah fana, dunia ni dah binasa, maka dia nak cuba minta balik dah tak ada peluang. Maka untuk buat apa? Nak amal salihan, nak buat baik. Hari ni tak mau buat baik kan? Umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Allah Ta'ala bagi umur yang panjang, tapi kita tak buat baik. Nak buat baik, bila peluang tu dah tak ada. Lalu mereka berkata, inna mungkinun, kami telah yakin ya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan ini. Sekadar itu saja untuk pagi ini. Dia tak boleh lama sangat. Ya. Kalau ikutkan saya pukul 9 habis ni. Boleh? Boleh tak? Boleh belah dia kepada lati. Jadi kita tawakufkan dulu. Mudah-mudahan sedikit ni. Biar sedikit. Jangan sampai insyaAllah. Mudah-mudahan sampailah. Dalam hati-hati kita, apa yang kita sampaikan ini, mudah-mudahan tak dapat banyak sedikit pun sebagai jadi satu ibrah, pengajaran kepada saya bercakap ni dan kepada kita semua. Untuk akhirnya, terima kasih atas jemputan. Walaupun nan jadual ni, biasanya kita pada pagi Sabtu, minggu yang ketiga. Ustaz Ju minta datang pada pagi ni. Terima kasih atas jemputan, terima kasih atas perhatian, terima kasih atas kehadiran. InsyaAllah kita jumpa lagi. Selamat menjalani ibadah puasa sehingga ke akhirnya. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri, Ma'azai Batin. Allah wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan majlis ilmu kami pada pagi ini sebagai perhimpunan yang dirahmati dan perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang terpelihara. Allahumma ansur juyushal muslimin wa asakiran muwahhidin wa ahlikil kafarata wal mubtadata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ansurna alaihim ya rabbal alamin. Allahumma syatit syamlahum wa mazzik jam'ahum wa qallil adadahum wa zazil aqdamahum wa anzil azaban alaihim bi qudratika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.